Hai, okey. So kali ini kita akan buat untuk camisole. Okey, camisole ni sebenarnya adalah pakaian dalam. Pakaian dalam ni sekarang ni tak ramai orang yang pakai pakaian dalam ni, tapi pakaian yang macam gini juga kita boleh buat untuk macam sebelum tidur kan Jadi ataupun selalunya orang kenal macam lingerie. So cara nak pasang dia ni cara nak jahit dia ni taklah susah sangat. Cuma kalau kita tak tahu cara yang betul dan yang nampak eksklusif, memang kita macam tak yakin pakaian dalam ni macam tak boleh nak jual. Tapi sebenarnya terus terang saya cakap, kalau you buat pakaian dalam ni cantik dengan pelbagai warna dan potongan dia cantik dan dia punya jahitan dia pun memang betul-betul kemas, terus terang saya cakap memang boleh jual beratus ringgit. Ya, jadi daripada masa ke semasa you all akan belajar macam mana nak buat yang the top and then also the short. Kadang-kadang dia orang pakai dengan seluar panjang dan juga dia pakai dengan dia pakai dengan shorts ya. You nak buat panjang ataupun nak buat pendek. Tapi untuk kali ini sebagai demo ni aja kita buat pendek Cara potongan dia tu hari tu kita dah tunjukkan. Cara dia adalah potong bias. Alright, so sekarang ni apa yang saya nak buat adalah saya nak gunakan binding ni ya. Binding ni kita akan letakkan dekat sekeliling ni ya, depan dan belakang. Okey. Selepas tu kita akan terus buat tali ya, tali depan dengan belakang juga dan teruslah kita buat untuk tali. So tali ni sebenarnya you boleh adjust dan mengikut you punya size ataupun you boleh gunakan getah ya untuk masukkan ataupun you boleh gunakan ini ujung dia ni. So jadi kita boleh ikat macam ada rebin dekat pada bahu. So kalau kita nak buat untuk jualan tu, I think is better kita buat macam ni kan. Jadi tak payahlah kita fikirkan sama ada orang tu muat ke tidak. Okey. Okey. So sekarang ni kita mulakan ya. Saya nak mulakan nak pasangkan binding ni kepada pada semua yang ini setiap line ya. Jadi apa yang saya nak buat, saya akan pasangkan binding pada bahagian garisan leher dulu. Yang garisan armhole ni ketiak ni saya buat, kemudian terus saya sambungkan sampailah ke bahu, sampailah ke belakang. Okey. So depan belakang ni, alright, kita akan buat garisan leher dahulu. Alright. Okey, untuk saya jahit garisan leher ni, dia ada dua cara untuk kita jahit binding. Macam mana yang you tengok dekat kita punya video demo-demo tu, okey. Satu, kita boleh jahit daripada luar ke dalam, satu daripada dalam ke luar. Okey, it's all up to you. Yang mana satu yang you nak jahit daripada mana. Yang paling pentingnya dia punya result dia cantik. So, saya nak cuba jahit daripada daripada luar ke dalam. Maknanya jahit luar ni, kemudian kita akan balik macam ni dan kita akan jahit macam ni. Alright, jadi dia punya jahitan dia mesti betul-betul kat bawah sini. Okey, kita cubalah ya. Kalau nak cepat ni demo ni memanglah kan, tapi biar tu you kena cepat-cepat betul-betul jahit kat bawah. So now we start and then you see how it goes. Okey, kita mulakan daripada ini permukaan luar dan yang ini adalah binding. Saya nak jahit betul-betul ikut dia punya line dia ni supaya bila dipatah nanti nampak cantik lah Jarak jahitan jangan terlalu rapat sangat dan jangan terlalu jarang sangat. Okey, jangan terlalu nombor 3 ke nombor 2, 2.5 dah cantik dah. Okey, so sekarang ni saya gunakan dalam 2.5. Tak sampai sangat lah, tapi 2.5. Jadi tapi tengok pada mesin lah, saya menggunakan mesin Singer. So tengok kepada mesin masing-masing. You all semua dah tahu. Sebab bahagian ini, kalaulah you terlalu tegang sangat dekat dia punya kain ni, sampai dia potong bias dia akan jadi menggelebih. Bab yang macam gini ni kena tahu dan kena pandai Sebab tips-tips yang sikit-sikit ni lah yang paling penting sekali. Kalaulah kita tak tahu yang tips-tips yang kecil-kecil macam ni, macam mana nak pegang ya, memanglah
you tengok video ni rasa lamanya panjangnya, malas lah kan. Tapi dalam masa yang sama juga you tengok cara I pegang, cara I jahit, cara kita tengok letakkan tapak mesin, itu yang paling penting sekali. Okay, kalau you tak boleh 1 kali, 2 kali you cuba berhenti dekat mana kan. Macam garisan lengkung macam ni kita berhenti sebentar, janganlah main langgar je. Memanglah garisan lengkung kita nak jahit lurus, mana boleh kan. Jadi benda-benda macam gitu tu yang you kena tahu. Okey. Yelah, kita baru-baru lagi kan, sebelum saya pandai ni pun saya tak pandai juga kan. Jadi oleh kerana kita belajar daripada kesilapan kita, itu yang saya boleh jelaskan masalah-masalah ni semua sekali sampai kita jadi cari jalan macam mana nak cantikkan. Okey, nampak So kalau nak cantik, you iron lah. Alright, so untuk yang ini, katakanlah you dah iron, you lipat macam ni. Dekat bawah ni, ya, bahagian bawah ni harus lebih daripada you lipat. Maknanya tengok, dia kena melebihi daripada garisan jahitan yang pertama tu. Garisan yang pertama tu. So bila you lipat macam ini, dan bila you nak jahit, alright, you tengok ni, bila kita pinkan ni, katakanlah ini jarum untuk you jahit. Okey, dia kat sini, jadi dia akan kena. Maknanya bila you jahit menggunakan mesin nanti, you jahit kat sini, maknanya dia akan terjahit kat dalam lah. Alright, so jadi bila kalau ada kelebihan macam lebih-lebih macam ni, kalau dia mengganggu semasa you nak lipat ni, then you boleh buang lah. Tapi jangan buang terlalu banyak sangat, nantikan dia jadi tak cantik pula. So what you gonna do, ni you lipat, and then you jahit betul-betul dekat bawah dia, ya, betul-betul kat bawah. Macam kita dah tunjukkan macam mana nak buat Hong Kong seam lah, sama lebih kurang Hong Kong seam. Jadi ni sambil saya jahit ni, sambil tu saya tengok dekat bawah, dia adakah dia punya lipatan dia ni dekat atas ataupun menutupi garisan jahitan yang pertama. Itu. Jadi that is how I look at it lah. Macam itu yang saya nak lihat. Okey, masa nak jahit ni, macam saya cakap, memang you kena tahu agak-agak dan jangan terlalu terburu-buru, pelan-pelan aja. Okey, kalau you gunakan foldable machine, lagi senang. So you buat sampai habis, cara yang sama juga, buat pelan-pelan. Untuk permulaan tak cantik tak apa, tak kisah, yang penting you tahu teknik dia tu. Alright. And then ingat pakaian ini adalah pakaian yang mahal, senang, cuma dia punya delicates dia tu lah yang you kena tahu. Okay, saya jahit betul-betul kat bawah sini. Okay, saya akan cuba dan saya akan buat semuanya. Okay, so sekarang ni saya dah jahit bahagian depan dan juga bahagian belakang. Yang bahagian belakang siap saya dah tanda dah dengan label saya. Bahagian depan ni saya kedutkan sedikit. Jadi cara potongan dia hari tu kita potong sama saja kan. Tapi bahagian depan ni you boleh kedutkan sikit untuk tandakan yang ini adalah bahagian depan. Lagipun bahagian depan kalau you tak buat kekedutan sedikit, nanti takut dia menggelebih masa dipakai. So sekarang ni saya dah siap untuk bahagian binding ni lah. So you potong kat sini, dan you potong sini. Okay, apa yang nak saya buat sekarang adalah tali dia. Okay, inilah dia yang saya cakap. Tali dia ni kita akan satukan dari sini. Pastikan tali dia panjang sedikit. Ya, ni kita akan jahit daripada sini sampai ke sini. Okey, tapi kita akan jahit tepi ni dahulu. Kita akan jahit tepi ni dahulu. Nak jahit tepi dia ni, saya nak gunakan French seam. Maknanya French seam ni adalah kita tak payah lagi nak jahit tepi dia ni dengan jahitan jahit tepi kan, supaya dia nampak berkualiti. So saya nak gunakan jahit French seam. Kalau you tak tahu macam mana cara nak jahit French seam, you boleh tengok dalam first tutorial yang foundation stitches tu. Alright. Okay, so sekarang ni saya dah siapkan dia punya French seam. Ya, French seam ni macam ni lah. Kita jahit luar dulu, lepas tu terbalikkan. Lepas tu bila dalam dia ni, ya. So kalau nak tahu cara dia, you pergi tengok dekat dalam kita punya tutorial tu. Okay, so sekarang dah siap. Okay, you tengok ni, dah siap. Ini bahagian depan, ini adalah bahagian belakang. So
kita dah nampak dia punya perbezaan dia ni. So apa yang nak buat, I gunakan tali ataupun binding yang panjang sedikit. Saya nak buat macam ni. Saya nak jahit daripada sini, kemudian dia go round keliling leher pula, keliling ketiak ni armhole dia ni, terus kat sini. Kemudian yang ini kita akan maknanya customer tu ataupun kita kalau nak pakai pun dia akan ikat kat situ. Jadi adjustable ya. So ini untuk beginning ni, you cuba buat yang macam gini dulu. Jadi apa yang kita nak buat, saya nak mulakan daripada sini. So saya jahit ni. Ya, saya jahit ni dulu. Kemudian bila dah sampai ke sini, saya akan joinkan dia ni bila selepas kita dah jahit ni. Maknanya you bagikan dua ni. Ya, bagikan dua. Dan yang ini adalah dekat bahagian bawah. Ini adalah kat bahagian atas. You jahit ni dulu. Okay. Bila jahit ni dulu, lepas tu nanti kita mula daripada atas. Alright, I'll show you sekejap lagi. Okay, so sekarang ni saya dah jahit. Saya dah jahitkan yang bahagian ketiak ni, ya. Alright. Saya jahit dahulu, kemudian saya bagikan dua je tali ni, Tali dia ni jangan risau, nanti kan selepas kita habis jahit nanti kan kita ukur dan kita potong. Untuk yang ini ni, saya dah jahit, kemudian saya nak trim sedikit sebab apa dia punya ini agak besar. Bila kita potong bias tu ada je lah. So kita trim sikit lah. Selepas kita trim ni, barulah kita akan jahit tindih untuk semuanya. Okey. Bila nak potong ni jangan terlalu banyak-banyak sangat, takut nanti karang dalam dia kosong. Bila dalam dia kosong tu dia tak jadi cantik. Dan dia pun tak boleh terlalu banyak hangat. Okey. Okey. Okey, so sekarang ni barulah kita akan lipatkan dan jahit tindih macam mana you buat binding ni. Okay. If you want to know, you just pin dulu, dan you akan faham. Okay, ya. Jadi kalau boleh you jangan tarik sampai dia jadi sengit tu, jangan. Jadi bila dah buat macam ni, daripada hujung ni you kena jahit daripada hujung ni. Yang hujung ni you boleh jahit tindih macam ni je lah. Jangan risau bahagian ujung ni Okey, yang ini kita akan selesaikan kemudian. Yang selesaikan yang ini dulu. Mungkin bahagian ujung ni nanti kan saya ajar you macam mana buat tassel sekiranya you nak lah. Kalau tak nak, kita buat macam biasa saja. So yang ini kita jahitkan. Okey. Ya, macam biasa. Sampailah dekat bawah tu. Okey. Jadi kita balikkan ni, Dia boleh selesaikan sampailah habis, and then lepas tu you dah boleh buat untuk belakang pula, ya. Okey, dekat bahagian hujung dia ni saya nak habiskan dengan jahitan, orang kata letak lace. So daripada dia kosong macam ni, so saya letakkan lace ni, saya potong, kemudian saya jahitkan aja dekat sini. Janji dia ada nampak macam
design sikit lah kan. Kadang benda yang kecil macam gini ni dia boleh sebagai value added, penambahan nilai. Jadi it's quite nice. Dah siap dah, saya dah buat ni semua sekali. And then kat bahagian ujung dia ni, kita tak nak bahagian ujung dia. Dan okay, yang ini ni saya lipat macam ni aja. Tak kisahlah you nak gunakan apa saja pun, no problem. Ya, you nak gunakan apa saja pun, no problem. Jadi dia boleh terlipat, terjahit dan adalah tekstur dia sikit-sikit macam ni. You nak letak lace yang biasa pun boleh. Nak buat tak, ini kita ujung kita bagi tassel sikit lah kan. Boleh buat macam ala-ala tassel pun boleh juga. Okey, dah nak siap. So that's it. Itu saja yang cara nak buat camisole, ya. Jadi inilah dia cara nak buat camisole. Alright, dah siap dah. Jadi kita akan sama-sama dapat manfaat daripada sini. Dan saya rasa honestly it's a beautiful, and you can just jual dengan harga yang mahal sedikit. Alright, see you in the next video. Take care. Bye.